Hari ini kita bersama-sama dengan tetamu iaitu Encik Muhammad Asri Yusof di Konti, yang beliau juga merupakan pengerusi Koperasi Pengusaha YA Harum Manis. Jadi Assalamualaikum dan juga selamat datang ke Konti Nasional FM. Cik Muhammad Asri, atau lebih mesra dipanggil panggilan cikgu ya? Ya, betul. Okey, jadi saya alhamdulillah nak tanya sikit, kongsikanlah sejak bila dan bagaimana cikgu boleh terlibat dalam tanaman harum manis ni. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, sebenarnya tentang perkongsian permulaan untuk harum manis ini, sebenarnya saya bersama dengan keluarga lah pada tahun 1991 kita dah mula mengusahakan tanaman harum manis ni. Baik, sebenarnya apa yang kita usahakan ni adalah kita melihat pada masa itu usaha-usaha yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian Negeri Perlis, khususnya di bawah MAFI sekarang ni, begitu bersungguh-sungguh dalam merancang, melaksanakan tanaman harum manis ni. Baik, jadi di sini saya melihat bahawa harum manis ini tentulah ada potensi pada masa hadapan. Kerana kita lihat kesungguhan yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian pada masa itu, maka itulah bermulanya, terdetik je saya nak mengusahakan harum manis pada masa itu. Dan sememangnya cikgu juga memang peminat harum manis lah ya? Ya, betul. Yalah, kita mesti buat sesuatu perkara yang kita suka kan? Ya, pasti. Jadi memang kalau ikutkan umum memang mengetahui lah bahawa harum manis ni adalah buah bermusim dan mempunyai peminatnya yang tersendiri. Boleh dikatakan memang kalau harum manis dah tak makan lah mangga lain, nak harum manis saja ya. Ya, rasanya macam tu. Jadi bagaimana cikgu pastikan setiap tahun buah ini cukup bekalannya? Baik, untuk memastikan bekalan cukup, terutamanya pada musim lah. Kita tak boleh nak bekalkan sepanjang musim, sebab harum manis ni hanya sekali ya, ataupun semusim setahun, iaitu sekitar bulan 4 sehingga bulan 6. Baik, cuma di peringkat kami di Koperasi YA, bagaimana kita nak memastikan bekalan untuk peminat harum manis ni dapat ataupun dipenuhi pada masa itu. Di peringkat YA ni, koperasi kami ni, kita yang pertamanya saya sebagai pengurusi koperasi ni minta kepada ahli supaya tambahkan keluasan ataupun keluaran hasil itu melalui penambahan keluasan tanah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan tambah ahli baru dari masa ke semasa bergantung kepada trend permintaan. Yang ketiga, kita nak pastikan supaya buah yang kita keluarkan itu adalah buah yang berkualiti, ataupun kita panggil ni premium grade lah, premium grade 1. Di sini kita minta supaya ahli kita ni mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak YA, pihak Jabatan Pertanian, dan juga seperti mana Farma, dan juga lain-lain jabatan macam Mardi, supaya buah yang kita keluarkan itu adalah buah yang betul-betul kualiti. Baik, buah kualiti ni kita akan dapat rasalah dia punya feel dia yang betul. Kan dapat rasa nikmat dia, aroma dia. Jadi ini penting. Dan juga ini adalah merupakan usaha yang telah kami lakukan untuk memenuhi permintaan untuk setiap tahun lah. Jadi pertambahan ini berlaku daripada tahun awal kita buat penubuhan koperasi tahun 2014 sehingga ke hari ini, kita dapati permintaan meningkat secara mendadak. InsyaAllah lah kita akan usaha juga bagaimanapun untuk memastikan hasil kita ni dapat memenuhi permintaan. Jadi bila sebut pasal YA Harum Manis ni, saya tertarik juga nak mengetahui apakah maksud di sebalik YA itu. Ini soalan lazim lah biasanya. YA ni, Y itu adalah untuk Yusof, A itu adalah Awang. Yusof Awang ni adalah ayah saya lah. Ayah saya merupakan orang antara yang awal dalam mengusahakan harum manis ini. Sekitar tahun 1985 beliau dah mula mengusahakan. 85-86 tu dah mula mengusahakan harum manis ni. Dan saya terlibat bersama dengan beliau ni pada tahun 1991 lah. Ketika dia mula usaha tu, saya masih lagi di peringkat persekolahan lah. Jadi sebagai mengenangkan usaha beliau, maka saya dengan ini memberi nama YA itu, harum manis itu adalah usaha Awang Harum Manis lah.
Sempena dengan nama bapa kepada cikgu lah, Yusof Awang. Okey, nak tahu juga bagaimana strategi pemasaran buah harum manis ni untuk khususnya dalam bulan Ramadan ketika ini. Baik, beberapa strategi telah kita rancang untuk marketing lah, untuk market lah buah kita ni. Pertama sekali kita melalui Agro Bazar online lah. Itu kita bersama dengan farmer dalam Agro Bazar online. Selain daripada itu, YA kita mempunyai ejen kita tersendiri. YA banyak memasarkan buah melalui kaedah online. Kita antara yang awal memperkenalkan kaedah online ni. Sebenarnya YA ni dah mula memperkenalkan kaedah online ni pada tahun 2010. Iaitu pada masa tu kita menggunakan kaedah SMS. SMS, kemudian MMS, dan seterusnya timbullah lebih advance WhatsApp dan sebagainya sekarang ni. Jadi kita telah melantik ejen-ejen kita. Sekarang ni kita ada lebih kurang 100 orang ejen dalam YA ni untuk buat pemasaran lah. Jadi untuk bulan Ramadan ini kita banyak sebab kita tahu pergerakan pelanggan kurang berlaku ke negeri Perlis sebab bulan Ramadan. Baik, jadi dengan itu kita banyak mempromosikan melalui medium sosial lah, khususnya melalui kaedah Facebook, WhatsApp dan sebagainya lah. Jadi ejen-ejen YA Harum Manis ni memang ada di seluruh negara lah. Memang ada di seluruh negara. Dan kita boleh type YA Harum Manis, akan keluarlah nama-nama ejen-ejen tu dan boleh berurusan dengan mereka untuk pertanyaan dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan bermusim ni memang sekitar bulan April hingga Jun sahaja ke atau bagaimana? Ya, setakat ini keluaran hanya bulan April Jun saja. April Jun saja. Ya, kita cuba buat untuk keluaran pada bulan Disember, bulan September. Tapi kita dapati kualiti dia memang tak mencapai. Jadi kenapa agaknya maksudnya spesifik pada bulan April Jun? Adakah kerana faktor cuaca ataupun apakah faktor-faktor menyebabkan dia kualiti tu lebih pada tahap optimum pada bulan Jun, April hingga Jun? Season masa tu memang berkaitan dengan cuaca lah. Sebab cuaca masa bulan April sampai Jun adalah cuaca panas. Cuaca panas sesuai lah untuk harum manis untuk kita harvest pada masa itu. Itu sebenarnya. Lepas tu memang musim dia waktu tu. Musim dia waktu tu dan sesuai dengan cuaca pada waktu itu. Itulah kenapa harum manis ni musimnya pada bulan April dan Jun setiap tahun. Baik, kita berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Terus dengarkan rancangan Tajaan Fama bersama-sama dengan YA Harum Manis. Terus setia bersama-sama kami Nasional FM, sentiasa di hati di Nasional 10.2 11.28 pagi. Ketika ini masih lagi dalam rancangan Tajaan Fama bersama-sama dengan Encik Muhammad Asri Yusof, lebih mesra dipanggil dengan Cikgu, yang merupakan pengerusi Koperasi Pengusaha YA Harum Manis. Okey, kita nak tanya jugalah Cikgu, macam mana nak tahu buah harum manis tu buah harum manis yang sebenar? Baik, untuk berjawab tentang buah harum manis yang sebenar ni, sebenarnya dia ada ciri-ciri dia. Ada ciri-ciri khusus dia. Baik, mula kita dari segi bentuk dia. Bentuk dia kita lihat dulu pada bucu, ataupun kita panggil bahagian bawah. Bahagian bawah harum manis dia ada dua bucu. Berbanding dengan mangga-mangga lain, kebanyakan mangga lain ni dia satu je bucu di bahagian bawah. Bagi harum manis dia ada dua bucu. Itu yang sifat normal lah. Ada juga yang tak apa nampak. Tak apa nampak ataupun dia tidak membentuk variati. Bila tidak membentuk variati ni ataupun bentuk yang sebenar ni, maka dia dikira sebagai off grade lah. Kita tak boleh jual lah dia sebagai premium grade 1. Dia kena memenuhi kriteria tu. Itu kita lihat di bahagian bawah. Kalau kita beli, kalau sesiapa yang beli tu, pastikan di bawah tu dia ada dua bucu. Bucu ini antara ciri-ciri utama lah kepada harum manis. Dan ciri-ciri yang lain kita lihat ialah dari segi paruh, bahu dia meninggi. Bahu ni mana di tangkai tu, di keliling tangkai tu dia akan bentuk bahu yang meninggi. Itu dipanggil bahu. Bahu. Jadi maknanya bahu yang meninggi ni antaranya menggambarkan ciri-ciri atau sifat harum manis yang dah matang. Itu menggambarkan sifat dia tu yang dah matang, dia akan meninggi bahu tu. Jadi dia akan keliling di bahagian tangkai tu, dia akan meninggi bahu dia. Kemudian bahagian bawah buah tu, bahagian bawah buah tu dekat dengan
bucu tadi tu, okey, kita dapati di bahagian tu dia akan membolat, dia tidak jadi pipis, ya, tak jadi pipis, dia membolat. Dia membolat ni bermaknanya buah tu dah cukup matang, dia dah mengembang, dia dah mengembang habis, dan kita dapati bahagian bawah tu pun dah lincin, kulit dia tidak lagi berkerutu. Maksudnya kalau berkerutu tu dia belum cukup matang. Belum cukup matang. Ya, dia belum cukup matang. Jadi ini yang pengguna ataupun pembeli kena tahu, supaya kita membeli buah tu yang benar-benar matang. Kerana buah yang matang ni sebenarnya yang kita akan dapat rasa dia tu, rasa yang sebenar, harum yang sebenar, manis yang sebenar tu. Baik, kerutu ni ada juga di antara buah yang berkerutu, tetapi dia berkerutu yang nipis, dan kerutu tu lincin dah. Kalau kita rasa dia lincin, cuma rasa sikit lah kerutu tu. Tapi yang berkerutu, kalau dah banyak berkerutu tu, dan kerutu tu kita rasa pun dia macam kasar sikit tu, itu buah tu sememangnya tidak cukup matang lah. Walaupun kita nampak pada fizikal dia tu cantik, dia besar, kan, tak ada kecacatan, tapi hakikatnya dia tak cukup matang. Jadi bila kita makan, kita akan rasa kenapa harum manis ni tak manis, kenapa harum manis ni tak ada aroma. Okey, ini antara faktornya lah. Mungkin buah tu di harvest lebih awal daripada masa yang sepatutnya lah. Okay, jadi ini sebagai maklumat lah, supaya kita akan dapat harum manis yang sebenar. Kerana harum manis kan dia punya nilai dia tinggi, dia punya orang kata apa, premium buah, kan. Jadi tentulah pengguna-pengguna ni mengharapkan yang terbaik, daripada pengeluar dan pekebun dan sebagainya. Jadi antara benda yang kita cuba lihat, pastikan buah kita tu yang kita beli tu, bagian bawah tu lincin, dia dah bulat, kan. Jadi kalau ada sikit kerutu tu, okey lagi lah. Jangan terlampau banyak kerutu dah sampai ke atas. Kerutu sampai ke atas apa kerutu, itu saya rasa memang buah tu tak matang, tak cukup matang. Yes. Jadi kalau sebagai peminat dan juga pengusaha harum manis sendirilah, mesti pakar ni, kan. Jadi nak tanya juga, apa bezanya mangga harum manis ni ataupun keunikan harum manis ini berbanding dengan mangga-mangga lain? Mungkin dari segi rasanya tu, kalau ikutkan mangga lain pun manis juga, ada masamnya dan sebagainya. Jadi harum manis ni apakah keunikannya? Harum manis ni kalau kita lihat dari sudut rasa lah, senang kita kata, kalau rasa tu memang manis dia tu tinggi. Okey, harum manis ni kalau kita tengok pada bacaan gula dia kalau dia betul-betul capai dia boleh capai 23-24 bacaan gula dia. Yes. Kalau orang kecil manis ni untuk sebiji lah. Bukan dia makna dalam buah tu lah. Dalam buah tu. Yes, maknanya kalau kita makan tu, itulah dia punya kandungan gula dia. Okay. Jadi itu dari segi manis dia tu. Kemudian dari segi aroma, memang kita sudah maklum lah, aroma dia tu cukup kuat. Kalau dia betul-betul buah yang matang kita harvest ni, memang cukup kuat aroma dia. Kemudian yang ketiga, dari segi dia punya fiber dia tu, dia memang halus lah. Okey, dia halus, terlalu halus sampai kita tak rasa pun kata ada serat tu kan. Kita tak rasa lah. Kalau mangga lain mungkin kita rasa serat-serat tu, kalau kita makan kita rasa lah serat. Ini dia terlalu halus. Baik, itu dari segi fizikal je kita akan rasa macam tu, kita akan tengok dia macam tu. Tapi apa yang mengejutkan kami, bila kita bersama dengan Dr. Sazilana buat kajian di peringkat makmal. Dr. Sazilana ni adalah pakar daripada Bayu Makanan, Unimed. Kita dapati harum manis ni tinggi glutathione. Ini cukup. Saya masih suka ni. Orang perempuan mesti suka. Ya, mesti suka glutathione ni. Terlalu tinggi glutathione. Sebab itulah orang pergi manis-manis rupanya. Itu rasanya nanti kita akan keluarkan kosmetik untuk harum manis pula, kan. Glutathione. Baik, insyaAllah. Jadi itu hakikat lah. Ini sebab ini adalah data makmal. Glutathione tinggi, vitamin C tinggi, banyak vitamin dan juga potasium tinggi. Okey, jadi ini yang kita dapat daripada makmal, dan insyaAllah kita akan menggunakan kelebihan harum manis ini untuk kebaikan dari segi industri
perubatan ke, industri kosmetik ke dan sebagainya, insyaAllah. Itu keistimewaan yang kita tak nampak. Kita tak nampak, kita tak rasa pada fizikal dia tu. Cuma kalau kita fizikal, tadilah kita kata harum, manis, halus isi dia. Itu di segi yang kita dapat rasa, kita dapat nampak pada fizikal dia tu. Tapi yang tak nampak tu dari segi khasiat, khasiat dia tu, dia adalah banyak kebaikan dia. Okey, berkhasiat dan boleh buat awet muda, itu saya suka. Gitu. Okey, dan selain daripada buah itu sendiri, apa agaknya inovasi yang dilakukan terhadap buah ini? Baik, di inovasi YA bersama dengan UNIMAP, iaitu bersama dengan Dr. Sazilana daripada UNIMAP, iaitu pakar bio makanan daripada UNIMAP, kita telah buat kajian tentang produk-produk hiliran. Jadi di sini peringkat kami YA bersama dengan Dr. Syaz telah mengeluarkan susu harum manis. Okay, susu harum manis ini, untuk peringkat ini kita baru keluarkan susu harum manis powder, iaitu kita kena bancuh. So kita boleh minum panas, kita boleh minum sejuk. Okey. Kemudian yang kedua, kita juga telah keluarkan coklat harum manis. Coklat harum manis, energy bar, dark coklat dan juga coklat praline. Okey, jadi tu tiga jenis coklat bersama dengan satu susu yang dah ready stock lah. Okay, ready stock dan kita dah keluarkan dan sedang dalam proses pengeluaran sekarang ni, ialah susu kita panggil RTD lah, ready to drink, iaitu susu harum manis dan juga jus harum manis. Jus harum manis. Jus harum manis. Dan sebenarnya memang dibuat daripada buah harum manis itu sendiri, bukan perisa saja. Bukan perisa, original harum manis. Original harum manis. Ya. Okey, jadi kita boleh dapatlah sikit sebanyak daripada hasil harum manis itu sendiri dalam produk ni lah. Dan apakah pendapat Cikgu lah sejauh mana agensi dan juga jabatan di bawah MAFI membantu dalam industri dan petani-petani harum manis Perlis khususnya untuk projek di bawah YA harum manis ni? Berkait dengan sokongan bantuan daripada agensi buah ini, saya tak boleh nak gambarkan bagaimana agensi ini memain peranan terlalu besar. Peranan yang telah dimainkan oleh agensi ini untuk membantu pengusaha-pengusaha atau pekebun harum manis, khususnya di negeri Perlis. Termasuklah YA lah. YA sendiri telah mendapat banyak suntikan daripada agensi-agensi ini untuk ahli-ahli kami, ahli-ahli YA, peserta koperasi YA ni. Daripada Jabatan Pertanian sendiri, kita yang terlibat secara khusus dalam pengurusan ladang, Mardi dalam penyelidikan dan juga Fama dalam pemasaran. Selain daripada itu, kerajaan negeri Perlis juga banyak memainkan peranan dalam membantu pengusaha-pengusaha, khususnya dalam mempromosikan bersama dengan Fama untuk mempromosikan harum manis ni di peringkat nasional, di peringkat antarabangsa. So kita lihat semua agensi-agensi di bawah MAFI ini bersungguh-sungguh, bertungku lumus sebenarnya. Tiba je musim harum manis ni, bertungku lumus membantu pengusaha-pengusaha pekebun ni dalam, kalau dari segi pemasaran, itulah antaranya tugas-tugas mereka oleh Fama juga kerajaan negeri. Dan di peringkat ladang, di peringkat pengusaha ladang, untuk mengeluarkan harum manis yang betul-betul berkualiti tinggi, Jabatan Pertanian tanpa henti-henti sepanjang tahun memberi khusus taklimat, bantuan input, jentera dan sebagainya, supaya pekebun ni dapat mengeluarkan harum manis tinggi, harum manis yang betul-betul berkualiti tinggi. Okey, jadi di sini saya bercakap ni adalah secara jujurlah, tanpa sokongan dan juga bantuan daripada agensi-agensi bawah MAFI ni, rasa saya yakin bahawa harum manis tidak akan berada pada tahap ini hari ini. Mungkin mesti lagi di peringkat negeri saja, di peringkat daerah, di peringkat kampung saja. Iaitu seperti mana kalau kita tengok di peringkat awal, harum manis ini diperkenalkan
pada tahun 80-an ataupun lewat 70-an tu, harum mani ni sebenarnya tidak dikenali pun. Walaupun dia sedap, walaupun dia hebat. Tetapi dengan sokongan kerjasama kesungguhan agensi ini, terutamanya pada tahun 2009-2010, apabila harum mani berjaya ke Jepun dengan usaha yang dilakukan oleh Pharma, oleh Kerajaan Negeri, Jabatan Pertanian dan sebagainya. Apabila sampai ke Jepun itu, kita dapati harum mani itu mula dah meletup. Dah meletup dah ke di peringkat negara kita, di peringkat nasional. Pergi ke Singapura, sebab kita tahu di Jepun, Singapura ni bukan sebuah negara yang mudah untuk menerima, khususnya produk mentah macam ni. So kalau di Jepun kita hebat, bermakna sebenarnya dia adalah hebat. Dia adalah hebat sebenarnya. Apatah lagi di negeri sendiri. Apatah lagi di negeri sendiri. Dan kita dapat lihatlah hari ni. So kita dapat lihat bagaimana kehebatan itu di peringkat negara kita sekarang ni. Kalau sesiapa yang ke Perlis pada musim ni, kita dapati memang pelancong-pelancong ni akan pergi ke Perlis hanya satu tujuan saja. Tujuan utama lah, antaranya nak dapatkan harum manis. Adakah harganya sama kalau pergi ke Perlis, ataupun contoh saya berada di Johor, untuk dapatkan harum manis secara online ni, adakah sama je harganya? Sudah pasti tak sama kan. Kalau pergi ke Perlis tu, tentulah kita akan dapat harga istimewa lagi. Sebab di sana kalau kita pergi, kita boleh tengok kebun, tengok ladang, kita boleh mengenali pokok, kita boleh tengok bagaimana proses-proses dibuat di peringkat pemprosesan, iaitu di pusat pengumpulan. Macam kalau kita di UAE, kita ada pusat pengumpulan ladang kita. Kita di situ, pembeli-pembeli boleh lihat bagaimana kerja-kerja buat kita di situ, daripada awal harvest sampailah kepada kita jual. Dan untuk makluman kepada peminat harum manis ini, sebenarnya harum manis ni kalau kita nak dapatkan, pastikan kita dapatkan harum manis yang betul-betul original, yang dibuat mengikut grade. Harum manis ni kita jual ikut grade. Grade premium, grade 1, grade 2 dan juga off grade. Itu barulah kita akan dapat harum manis tu dalam kualiti dia yang sebetulnya lah. Dan soalan terakhir lah dari saya sendiri, adakah kita boleh mendapat kualiti yang sama sekiranya kita tahu harum manis ni banyak memang ditanam di Perlis sebagai pengeluar utama. Adakah kalau kita tanam di Pahang, di Johor, di Negeri Sembilan dan sebagainya, kita boleh mendapat kualiti yang sama kerana mungkin faktor cuaca ke? Baik, saya bercakap tentang apa yang saya buat lah, senang. Saya pernah balik tanam di Kelantan, di kawasan saya, iaitu kawasan Meranti, Pasir Mas. Kita dapati keluaran yang pertama tu kualitinya hampir sama. Tetapi untuk keluaran yang kedua dan seterusnya, kita dapat memang merosot. Baik, jadi di sini apabila kita analisis dari segi tanah, soil tu, kita dapati bahawa kandungan tanah nitrogen tak sama. Di Perlis ni dia punya kandungan nitrogen dia tinggi dari segi alkali dia, alkali tinggi, selain daripada faktor cuaca yang ketara. Sebab sebenarnya Perlis ni musim tropika. Tropika itu dia panas dan hujan yang ketara. Baik, itu antara ciri-ciri cuaca yang diperlukan oleh harum manis lah. Sebab kita harvest semasa musim panas. Jadi kandungan air adalah kurang pada masa itu. Selain daripada itu, kita dapati juga faktor-faktor nutrien tanah itulah yang berperanan, iaitu dia tinggi kandungan potasium, tinggi kandungan nitrogen, ada juga unsur-unsur lain, zinc, copper. Jadi unsur-unsur ni adalah unsur-unsur yang amat diperlukan oleh harum manis, khususnya jika kita bandingkan dengan mangga-mangga lain. Mangga-mangga lain ni dia, kita kata kurang cerewet berbanding harum manis. Harum manis ni memang cerewet. Ada cerewet. Dia kalau dia kurang potasium, dia keluar bunga, buah akan kurang. Jadi benda-benda unsur-unsur ni yang membezakan dari segi hasil ataupun nilai istimewa dia tu dengan tempat-tempat lain. Jadi saya tidak berkata lah tempat lain tu tidak mengeluarkan hasil. Sebenarnya harum manis ni kita tanam di mana pun dia akan mengeluarkan hasil, dia akan berbuah. Cuma yang membezakan dia dari kualiti lah. Kualiti tu yang membezakan.
Dan ini juga bercakap melalui pengalaman sendirilah kan. Pengalaman sendiri dan juga kita melalui data-data daripada makmah yang kita buat, yang kita buat kajian. Sebenarnya kita di Pangkat YAI juga kita ada bahagian penyelidikan kita yang kita bekerjasama dengan universiti untuk mendapat maklumat-maklumat tu, dan kita ada beberapa tim dalam penyelidikan ni dengan pakar-pakar supaya kita dapat nasihat yang betul. Kita ada bahagian pasukan tanah yang akan menilai dari segi natrium. Kita ada bahagian menilai kualiti isi. Kita ada juga pasukan yang bekerja keras sekarang ni di bawah Dr. Syahir untuk menyediakan machine scanner untuk nak scan isu IFR itu. Sebab isu IFR ni adalah isu yang cukup penting, yang mana pembeli ataupun peminat rumah ni tertipulah, kita kata, bukan yang ataupun kita kata kecewa dengan buah yang di dalam tu. Kalau kita beli di dalam tu warna hitam, hitam macam buruk, itu sebenarnya IFR. Dia masalah tisu sebenarnya. Dia bukan bakteria, dia bukan virus, dia adalah masalah tisu. So buah ni dia berkait dengan imbalance nutrien antara nitrogen, potasium, kalsium dan juga air itu sendiri. Ada faktor-faktor ni ada cukup penting untuk kita nak mengawal supaya hasil yang kita keluarkan tu ada hasil yang berkualiti. Baik, soalah di pangkat kita, di pangkat YAI sendiri, kita dah ada SOP untuk mengawal isu-isu yang berkaitan dengan IFR, isu-isu berkaitan dengan jelly, dan juga yang terbaru ni, kalau kita makan rumah ni, kita ada rasa kuanin. Rasa kuanin tu sebenarnya dia juga adalah kategori yang abnormal, mana dia bukan normal dah. Dia adalah pra-jelly. Dia pra-jelly. Sebenarnya dia tidaklah merujuk kepada genetik. Dia tidak merujuk pada genetik. Kita ada juga buat kajian bahawa dia adalah original harum manis. Okey, itulah dia sebenarnya. Banyak juga ilmu yang kita dapat mengenai harum manis, perkongsian daripada cikgu iaitu Cikgu Muhammad Asri Yusof yang merupakan pengerusi Koperasi Pengurusi YAI Harum Manis sendiri. Jadi terima kasih atas perkongsian yang diberikan. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.